Alam semula jadi merupakan komponen yang sering diabaikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ramai yang tidak sedar bahawa kesihatan manusia berkait rapat dengan keadaan biodiversiti dan perubahan iklim. Perkara ini amat membimbangkan dan memberi kesan serius kepada kesihatan manusia dan dijangkakan akan menjadi lebih buruk pada masa hadapan. Peningkatan suhu dunia juga telah mengakibatkan peningkatan penyakit berjangkit seperti denggi sebanyak 2 kali ganda bagi setiap dekad sejak 1990. Sejak 40 tahun yang lalu, kita telah mengalami perkadaran penyakit zoonosis yang membimbangkan seperti Nipah, MERS dan COVID-19. Tambahan itu, kepelbagaian biodiversiti di Malaysia yang berada di kedudukan tangga ke-12 menjadikan kita antara kawasan yang mempunyai risiko tinggi bagi kemunculan penyakit zoonotik pada masa akan datang. Dengan mengeksploitasi sumber alam semula jadi secara tidak mampan, tamadun manusia telah berkembang maju tetapi kini berdepan dengan risiko kesan kesihatan yang serius berikutan kemerosotan sistem sokongan alam semula jadi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan kepupusan hidupan liar dan kehilangan khazanah negara. Kesihatan planet adalah kesaling bergantungan antara kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar dalam usaha mengekalkan kesejahteraan sejagat. Bagaimana pendekatan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dapat membantu mencapai kesihatan planet yang lestari? Kesihatan planet, kesihatan kita. Marilah merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Alam semula jadi merupakan komponen yang sering diabaikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ramai yang tidak sedar bahawa kesihatan manusia berkait rapat dengan keadaan biodiversiti dan perubahan iklim. Perkara ini amat membimbangkan dan memberi kesan serius kepada kesihatan manusia dan dijangkakan akan menjadi lebih buruk pada masa hadapan. Peningkatan suhu dunia juga telah mengakibatkan peningkatan penyakit berjangkit seperti denggi sebanyak 2 kali ganda bagi setiap dekad sejak 1990. Sejak 40 tahun yang lalu, kita telah mengalami perkadaran penyakit zoonosis yang membimbangkan seperti Nipah, MERS dan COVID-19. Tambahan itu, kepelbagaian biodiversiti di Malaysia yang berada di kedudukan tangga ke-12 menjadikan kita antara kawasan yang mempunyai risiko tinggi bagi kemunculan penyakit zoonotik pada masa akan datang. Dengan mengeksploitasi sumber alam semula jadi secara tidak mampan, tamadun manusia telah berkembang maju tetapi kini berdepan dengan risiko kesan kesihatan yang serius berikutan kemerosotan sistem sokongan alam semula jadi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan kepupusan hidupan liar dan kehilangan khazanah negara. Kesihatan planet adalah kesaling bergantungan antara kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar dalam usaha mengekalkan kesejahteraan sejagat.
Bagaimana pendekatan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dapat membantu mencapai kesihatan planet yang lestari? Kesihatan planet, kesihatan kita. Marilah merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Alam semula jadi merupakan komponen yang sering diabaikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ramai yang tidak sedar bahawa kesihatan manusia berkait rapat dengan keadaan biodiversiti dan perubahan iklim. Perkara ini amat membimbangkan dan memberi kesan serius kepada kesihatan manusia dan dijangkakan akan menjadi lebih buruk pada masa hadapan. Peningkatan suhu dunia juga telah mengakibatkan peningkatan penyakit berjangkit seperti denggi sebanyak 2 kali ganda bagi setiap dekad sejak 1990. Sejak 40 tahun yang lalu, kita telah mengalami perkadaran penyakit zoonosis yang membimbangkan seperti Nipah, MERS dan COVID-19. Tambahan itu, kepelbagaian biodiversiti di Malaysia yang berada di kedudukan tangga ke-12 menjadikan kita antara kawasan yang mempunyai risiko tinggi bagi kemunculan penyakit zoonotik pada masa akan datang. Dengan mengeksploitasi sumber alam semula jadi secara tidak mampan, tamadun manusia telah berkembang maju tetapi kini berdepan dengan risiko kesan kesihatan yang serius berikutan kemerosotan sistem sokongan alam semula jadi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan kepupusan hidupan liar dan kehilangan khazanah negara. Kesihatan planet adalah kesaling bergantungan antara kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar dalam usaha mengekalkan kesejahteraan sejagat. Bagaimana pendekatan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dapat membantu mencapai kesihatan planet yang lestari? Kesihatan planet, kesihatan kita. Marilah merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya untuk satu majlis ilmu sebenarnya ya. Satu majlis ilmu kita namakan sebagai forum ya. Forum untuk kita mencambahkan fikiran, meluaskan sudut pandangan dan untuk membulatkan tekad memperbaiki azam dan keyakinan. Untuk siapa? Untuk generasi akan datang. Pada hari ini kita akan bersama-sama dalam satu sesi forum tentang kesihatan planet. Kesihatan planet itu apa pula ya? Okey,
Nak senang cerita, kita ambil perkataan yang paling mudah. Planet yang sihat. Kalau tak boleh faham juga, okey. Kita bayangkan kita sebagai seorang yang sihat. Ya. Berbanding kalau kita sebagai seorang yang dikatakan tidak begitu sihat. Ya. Saya percaya semua orang pernah melalui keadaan di mana dia merasakan dirinya sihat. Okay? Dan pada masa yang lain, ada ketikanya Tuhan menguji dengan ujian kesihatan. Contohnya, ya, mungkin ada di kalangan kita yang pernah terkena jangkitan COVID-19. Ya. Saya pun pernah terkena ya, tahun lepas. Alhamdulillah, telah pun sembuh dalam lebih kurang hampir 2 minggu. Ya. Namun itu ada memberikan kesan ya, kepada kesihatan diri saya, okay, dan ahli keluarga dan mereka yang dekat dengan saya. Walaupun sebenarnya, ya, kalau kita nak memahami tentang aspek kesihatan planet ini, dia bukan semata-mata soal diri kita. Cuma saya nak bagi kefahaman agar kita dapat membayangkan tentang apakah itu kesihatan planet, ya, ataupun dalam bahasa Inggeris kita namakan sebagai planetary health. Untuk kita kupas dan kita mendalami topik tentang kesihatan planet ini, maka kita akan pendengarkan pandangan daripada pakar-pakar ya, daripada Universiti Teknologi Malaysia. Dan untuk yang pertamanya, saya perkenalkan panel kita iaitu Profesor Dr. Zainura Zainul Nur, merupakan seorang Associate Akademi Sains Malaysia, okay, dan juga beliau merupakan pengarah Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air ataupun IPASA Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih Prof kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan saya sangat bertuah ya, kerana insan ini memang insan yang sentiasa dirujuk, okay, terutama oleh pihak kerajaan ataupun agensi-agensi yang berkaitan, khususnya yang menguruskan perihal alam sekitar. Dan kita memang telah memilih panel yang sangat tepat kepakaran, ya, kebijaksanaan, pengalaman dan hikmahnya. Dan inilah dia Profesor Dr. Zainura Zainul Nur. Terima kasih Prof kerana kesudian bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan untuk panel yang kedua, panel kedua ni kita sengaja datangkan untuk seseorang yang daripada bidang yang sedikit berbeza, tetapi ada persamaan dengan Prof Zainura. Apa persamaan itu? Persamaan itu adalah mengenai alam sekitar, ya, ataupun kita namakan sebagai environment ya, dalam bahasa Inggeris. Untuk itu, saya perkenalkan panel kita yang kedua, Dr. Nina Diana Nawi, merupakan seorang affiliate Young Scientist Network, Akademi Sains Malaysia ataupun YSN ASM. Dr. Nina merupakan pensyarakanan di Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Selamat datang kepada Dr. Nina kepada sesi forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Nina kerana kesudian untuk bersama-sama dengan kita memberikan pandangan, ya, berkongsi pengalaman, mencambahkan pemikiran agar kita sama-sama membina iltizam, memperbaiki apa yang kita boleh lakukan kepada planet kita. Sebelum kita pergi kepada pusingan yang pertama, kita akan memberikan sedikit ruang ya untuk setiap panel ini untuk memperkenalkan diri mereka. Okay. Saya memberikan sedikit gambaran ya, ataupun overview kenapa agaknya kita nak buat forum ini. Ya. Ini satu perkara yang saya rasakan mustahak kerana kalau kita tidak mempunyai satu tujuan yang serupa ataupun common goal, ya, tujuan yang serupa, mungkin kita sukar untuk mendapat satu konsensus ataupun persetujuan bersama. Okey. Topik hari ini ialah kesihatan planet. Dan kita faham bahawa sejak Mac 2020, dunia telah dilanda pandemik COVID-19. Dan itu satu gangguan yang sangat besar. Ya, sangat besar. Hampir tidak ada orang yang tidak terkesan daripada pandemik ini. Okay. Namun begitu, idea tentang kesihatan planet itu
bukan bermula apabila berlakunya COVID-19. Ia telah bermula sebelum itu lagi. Ya. Kalau kita pernah mendengar isu seperti perubahan iklim, ya, climate change. Apa itu? Contohlah, saya bagi contoh yang paling mudah. Kalau dulu, ya, banjir kan, kita jarang-jaranglah dengar hujan sikit je dah banjir, ya. Tapi sekarang ni, ya, hujan mungkin dalam 1 atau 2 jam sudah cukup untuk menyebabkan 1 atau 2 kawasan atau lebih kawasan, terutama kawasan yang dalam aras yang rendah, senang untuk ditenggelami air. Kenapa itu terjadi, ya? Itu belum lagi kalau kita cerita, ya, kisah air, ya, yang naik di negeri Kedah misalnya, ya, di kawasan Baling itu. Kenapa ia boleh terjadi? Ya. Kalau dulu ia tidak terjadi ataupun kita jarang-jarang dengar, tapi sekarang ini kita semakin sering mendengar banjir di sana sini, ya. Banyak lagi lah isu. Tapi kita memang boleh jadikan contohnya pandemik COVID-19 itu sebagai satu cara untuk kita faham kenapa kesihatan planet ini penting kepada kita. Dan untuk itu, sehingga pertama ini, ya, saya akan memberi ruang kepada ahli-ahli panel kita untuk kita memahami peranan mereka, sumbangan mereka, ya, buah fikiran mereka tentang aspek kesihatan planet. Dan dengan itu, saya persilakan Profesor Zainura untuk memperkenalkan diri dan memberi sedikit perkongsian kepada kita semua tentang peranan beliau dalam agenda kesihatan planet. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Tuan Pengerusi Dr. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan dan buah fikiran tentang isu kesihatan planet ni. Jadi untuk memudahkan saya memperkenalkan diri dan juga mungkin membuat sedikit pengenalan tentang apa itu kesihatan planet, saya ada sedikit perkongsian di sini. Jadi izinkan saya berkongsi slide saya sebentar, ya. Okey, boleh lihat tak? Boleh. Saya boleh nampak. Okey, sedikit sebanyak saya go very fast. Sedikit sebanyak saya mendapat pendidikan di peringkat universiti. Ijazah yang pertama saya mendapat pendidikan di Vanderbilt University di Amerika Syarikat dalam bidang kejuruteraan kimia dan kejuruteraan alam sekitar, dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran di peringkat master dan juga peringkat doktor falsafah di Newcastle University, United Kingdom. Jadi saya melihat daripada latar belakang saya, memang saya banyak berkecimpung dalam dalam aspek alam sekitar, kelestarian dan sebagainya. Jadi kalau nak kira sebenarnya saya seorang jurutera lah, being trained as an engineer, tetapi saya banyak terlibat dalam aspek-aspek kajian berkaitan alam sekitar dan sebagainya. Jadi saya sekarang ni memegang jawatan sebagai pengarah center ni ataupun pengarah pusat penyelidikan ni, kita panggil pusat kecemerlangan. Seperti yang Tuan Pengerusi terangkan tadi, nama pusat penyelidikan ni adalah Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air ataupun dalam bahasa Inggeris Center for Environmental Sustainability and Water Security, di bawah Research Institute of Sustainable Environment RISE UTM. Jadi seperti mana ataupun namesake of the center, kami banyak menjalankan kajian-kajian berkaitan kelestarian alam sekitar dan sekuriti air. Jadi ini merupakan ahli-ahli kami yang terdiri daripada pelbagai background ataupun disiplin. Ada di kalangan kami jurutera, ada di kalangan kami saintis dan ada juga di kalangan kami social scientist. Okey, baiklah. Jadi suka saya nak bawa kita kepada topik hari ini, iaitu kesihatan planet ataupun planetary health. Jadi kita
sebenarnya konsep kesihatan planet ataupun planetary health ni bukanlah sesuatu yang baru. Selama ni mungkin kita faham konsep ni ataupun kita lihat aspek ni dengan nama yang lain, tetapi sebenarnya ia merupakan isu yang telah lama. Jadi apakah sebenarnya kesihatan planet? Seperti yang telah saya rasa Tuan Pengerusi juga Dr. Hadi telah terangkan aspek kesihatan planet ni dengan baik sekali. Jadi untuk saya mengupas lagi konsep ini, sebenarnya kesihatan planet adalah impak kepada kesihatan manusia bergantung kepada kualiti semasa alam sekitar. Jadi jika kemerosotan kualiti alam sekitar sebenarnya akan juga memberi impak yang signifikan kepada kesihatan manusia dan all the living being in the planet. Jadi maksudnya apa sahaja yang kita buat terhadap alam sekitar ataupun terhadap bumi ini sebenarnya akan berpusing kembali juga kepada kita. Jadi contohnya aktiviti yang menyebabkan kerosakan alam sekitar ni sebenarnya bermula daripada manusia juga. Jadi sebenarnya kesihatan planet ni berkait rapat dengan aktiviti manusia. Contohnya kita banyak sektor-sektor perindustrian yang tidak dijalankan secara lestari, penggunaan kenderaan yang berleluasa yang mengeluarkan gas rumah hijau dan sebagainya. Jadi kalau dilihat sebenarnya daripada teori kesihatan planet ini sebenarnya ada setengah pihak ataupun ada setengah pakar yang membahagikannya kepada 9 sektor ataupun 9 boundary. Jadi setiap boundary ini akan memberikan impak-impak yang tertentu kepada alam sekitar. Jadi contoh-contohnya perubahan iklim, penggunaan mineral di muka bumi, penggunaan tanah, penggunaan sumber air, biodiversity dan sebagainya. Jadi jika kita melepasi boundary-boundary perubahan iklim dan sebagainya, ia akan menyebabkan kesan kesihatan kepada manusia. Jadi contohnya lah, jika kita mencemarkan air daripada discharge ataupun daripada sisa kumbahan yang tidak dirawat dengan sepenuhnya, contohnya kita lepaskan air-air kumbahan tersebut ke dalam sungai, maka impak kepada sungai itu bukan sahaja merosakkan ekosistem di sungai itu, malahan jika kita minum air itu kembali ataupun kita makan daripada ikan daripada air sungai itu contohnya, ia akan juga menyebabkan kesan kesihatan kepada diri kita lah. Contohnya mungkin kita boleh mendapat penyakit yang terhasil daripada jangkitan bakteria ataupun kuman-kuman yang ada di dalam air tersebut. Dan juga contohnya jika kita seperti mana Tuan Pengerusi juga menyatakan COVID-19 juga sebenarnya adalah kesan kepada kemerosotan alam sekitar, di mana kita telah menggunakan hasil hutan ataupun memusnahkan biodiversity, menyebabkan berlakunya perpindahan habitat binatang-binatang ini, menyebabkan terjadinya linkage di antara binatang-binatang yang biasanya hidup di kawasan liar kepada manusia. Jadi jangkitan ini berlaku kepada manusia kerana binatang-binatang ini tidak lagi memiliki habitat yang sepatutnya mereka tinggal. Jadi itu juga menunjukkan ataupun contoh aspek planetary health ataupun kesihatan planet. Jadi contoh-contoh lain yang boleh kita lihat yang mungkin paling ketara di negara kita contohnya adalah yang baru-baru ini saya rasa kebanyakan negeri pun pernah mengalami masalah banjir contohnya. Jadi apa kaitan sebenarnya? Bagaimana masalah banjir ni boleh dikategorikan ataupun boleh dianggap sebagai salah satu aspek kesihatan planet? Jadi kalau kita lihat isu banjir ni mungkin ada juga kerana contohnya hujan yang terlalu lebat, tapi hujan yang terlalu lebat ni pun juga boleh kita kaitkan dengan perubahan iklim. Tetapi contohnya hujan terlalu lebat ini mungkin jika keadaan bumi ini adalah seperti semula jadi, mungkin tidak akan menyebabkan banjir yang terlalu teruk, tetapi kerana penggunaan tanah yang tidak sesuai atau penggunaan tanah tidak secara mampan dan sebagainya, ini menyebabkan kemusnahan alam sekitar dan juga menyebabkan kehilangan jiwa, kehilangan harta benda dan sebagainya. Jadi kehilangan tempat tinggal ini juga akan menyebabkan impak kepada kesihatan manusia. Dari segi apa? Kerana contohnya kita mereka yang terlibat dengan banjir terpaksa dipindahkan ke kawasan tertentu ataupun
di pusat pembinaan banjir di mana mungkin keadaan kesihatannya tidaklah sebaik jika tinggal di rumah masing-masing kerana kita ada isu air, makanan, tambahan pula tinggal di dalam ruangan yang sempit menyebabkan penyakit berjangkit lagi senang berjangkit. Jadi banyak yang kita dapat lihat sekarang ni hasil daripada tindakan kita sendiri sebagai manusia yang menyebabkan kembali impak tu kita dapat lihat kembali kepada kita dalam bentuk impak kesihatan. Jadi begitu serba sikit kupasan saya dahulu, Tuan Pengerusi. Terima kasih. Saya Ansya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Prof. Zainura atas perkenalan tentang topik mengenai kesihatan planet. Dan kalau kita perhatikan tadi, topik ini memang tidak akan lari daripada persoalan penjagaan ataupun yang dikatakan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Itu memang satu topik yang sangat besar. Sangat besar dan memungkinkan bahawa kalau kita hendak menjaga, memelihara dan memulihara planet ini, dia tidak boleh hanya satu atau dua pihak. Saya bayangkan kita boleh kata semua, semua orang ataupun semua pihak. Dan untuk kita kupas dengan lebih lanjut tentang topik ini yang menampakkan ada ciri yang dikatakan bersebab kepada sikap manusia. Okey, sikap manusia kan. Ini memang satu persoalan yang sangat mendasar, very fundamental, kerana kita percaya bahawa kerosakan yang berlaku di muka bumi ini bukanlah atas sebab tangan-tangan orang lain. Kita bolehlah beranggapan bahawa itu memang berpunca daripada tangan-tangan manusia. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai aspek yang lebih bersifat social science ataupun aspek kemanusiaan, kita datangkan panel kita yang kedua, Dr. Nina Diana Dawi, kerana beliau orang yang sangat aktif dalam mengendalikan pelbagai inisiatif tentang penjagaan, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Dengan itu, saya persilakan Dr. Nina untuk memberikan pengenalan tentang topik beliau berhubung dengan kesihatan planet. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih banyak Dr. Hadi. Terima kasih banyak atas peluang ni juga kepada Minggu Sains Negara dan YSN. Saya cuba kongsikan slide juga. Boleh nampak ke slide saya? Macam sekejap ya. Kita tak tahu. Boleh nampak ke? Okey, boleh Doktor. Boleh. Okay. So basically planet kesihatan merupakan topik yang mungkin nama barulah, saya boleh katakan dia satu nama baru, tapi sebenarnya dia perkara yang sama yang telah dilakukan sejak sekian lama oleh guru-guru di Johor especially. So saya nak ucapkan tahniah kepada guru-guru di Johor yang banyak sangat membantu dalam pelbagai usaha, especially untuk membantu menghadapi pemanasan global dan sebagainya lah. So saya Nina daripada UTM dan sebelum ni saya rasa banyak guru-guru di Johor especially telah melalui beberapa proses seperti Iskandar Malaysia Eco-Life Challenge, dan sekiranya anda berada di kawasan Iskandar Puteri, ada banyak program yang telah dihasilkan khusus untuk menangani pemanasan global melalui platform-platform yang telah disediakan lah, pertandingan kalender, pandu lalu kita semula dan sebagainya lah. Dan usaha ini adalah bukan saya seorang sahaja, kita bersama-sama melibatkan ramai sangat usaha. So pada sesiapa yang first time mungkin baru nak dengar Iskandar Puteri Rendah Karbon, saya nak jemput sama-sama like lah. Mungkin usaha-usaha kecil di Iskandar Puteri Rendah Karbon ini dapat sama-sama memberi inspirasi kepada lebih ramai guru-guru dan hadirin yang hadir di sini untuk sama-sama membantu kita dalam usaha menyelamatkan planet kita dan memastikan planet kita berada dalam keadaan sihat. So ini adalah rakan-rakan strategik kami. Kita bekerjasama dengan pihak JPNJ. Pihak JPNJ merupakan rakan akrab lah dengan Universiti Teknologi Malaysia untuk membantu memberikan pendedahan
dan pendidikan mengenai pemanasan global dan sebagainya. Bersama kita juga Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Kita bekerjasama juga dengan Sutera Mall, MyDay Mall, Iskandar Malaysia dan juga SW Environment. Okey, saya nak kongsikan sedikit lah. Ini merupakan keadaan tadi Prof. Zainura ada sebut mengenai banjir, Dr. Hadi pun ada sebut mengenai perubahan apa yang berlaku di Malaysia. Sebenarnya adik-adik, cikgu-cikgu, ini satu dunia hadapi, bukan kita je. Okey, bukan kita suka-suka cakap, tapi kajian telah dibuktikan daripada dulu. Pemanasan global sangat-sangat bahaya dan ianya adalah disumbangkan oleh peningkatan karbon. Okey, kenapa karbon? Okey, kenapa peningkatan karbon? Okey, kat sini saya buat video yang agak laju, tapi sebenarnya hasil apa yang menyebabkan coral bleaching. Okey, bila coral bleaching makanan tak ada, ikan tak pernah hidup. So you all nanti macam mana dapat makanan yang segar, yang sihat untuk teruskan kelangsungan hidup? Ini sebab karbon meningkat. Karbon meningkat disebabkan siapa? Okey, kita semua menyumbang. Dr. Hadi cakap tadi bukan satu-satu area saja, kita semua. Kenapa? Sebab setiap aktiviti yang kita lakukan kita menyumbang pada karbon. Bagaimana? Okey, cuba adik-adik, cikgu-cikgu bayangkan hari ni kita dapat guna elektrik. Daripada mana sumber elektrik tu kita dapat? Okey, adik-adik bergerak daripada rumah adik-adik hari ni, cikgu-cikgu bergerak daripada rumah cikgu ke tapak di Kota Tinggi. Guna apa? Kita guna kereta kan. Kereta tu hasilkan apa? Macam mana kita nak bergerak tanpa petrol? So semua perkara yang dilakukan itu telah menyumbang kepada pemanasan global tanpa kita sedar. Okey. So sekarang ni apa yang kita perlu lakukan? Sebab apabila karbon terlampau tinggi, bila adik-adik tahu tak, cikgu-cikgu, bila karbon terlampau tinggi, kita telah menyebabkan satu bakal bencana yang akan berlaku sekiranya kita tak tangani dengan awal. Perubahan 1.5 darjah Celsius suhu dengan 2 darjah Celsius sangat berbeza ya. Kalau mungkinlah kalau adik-adik cikgu-cikgu dekat rumah, mungkin kalau ubah aircon, suhu aircon tu mungkin 18 darjah Celsius kepada 19 darjah Celsius. No, 18 sehingga 18.5 tak memberi kesan sangat kan. Sebab kita dalam kelompok kecil, tapi bila dia melibatkan satu dunia menghadapi perubahan suhu, perubahan iklim ini, ia akan menyebabkan implikasi yang sangat besar. Bukan pada diri kita rasa panas je, tapi terhadap tanaman, terhadap kebersihan air, terhadap ais di kutub utara dan kutub selatan mencair. Kalau baru-baru ni viral kan, kita ada satu saintis kita yang pergi ke kutub selatan dan dia cakap banyak sangat bongkar-bongkar ais telah mencair. So itulah kesan yang sangat bahaya sekiranya kita tak melakukan tidak bersama-sama untuk menangani pemanasan global dan memastikan planet kita dalam keadaan sihat. Okey. So ini adalah usaha yang ni Prof. Zainura inilah orang penting Prof. Zainura yang sama-sama buat Low Carbon Society Blueprint. Okey. So Low Carbon Society Blueprint ni dan Johor sendiri kita ada daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey, Jabatan Pendidikan Johor antara merupakan negeri pertama ya. So adik-adik, cikgu-cikgu perlu berbangga sebab sebelum negeri lain lagi, negeri Johor dah jadi peneraju untuk sama-sama memastikan bumi dalam keadaan sihat lah. So kita telah wujudkan pelan tindakan pendidikan kelestarian. So kat sinilah kita ada susun strategi macam mana nak memastikan dunia dalam keadaan sihat. So apa yang UTM buat, kita tak boleh buat berseorangan. So pastinya usaha kita nak tackle dua aspek penting, which is kita nak usaha on low carbon lifestyle dan juga community engagement dan consensus building lah, nak mewujudkan komuniti hijau. Okey, kita nak bangunkan, nak memastikan pendidikan tu sampai kat cikgu-cikgu, adik-adik, kita bagikan kesedaran dan sangat-sangat menarik ya. Hebat-hebat sangat anak-anak Johor. Bila kebanyakan mereka yang dapat kesedaran tu, diorang bukan buat sendiri sahaja. Diorang ajak adik-beradik diorang, ajak mak ayah diorang, malah jiran. Antara projek yang kita lakukan di Iskandar Malaysia Ecola Challenge, cikgu-cikgu, bila cikgu-cikgu bagikan pendedahan, bagi ilmu pada kanak-kanak ni supaya mereka semak bil air, semak bil elektrik untuk buat kitas semula di rumah.
Sebab diorang nak selamatkan bumi ni, diorang kena buat segala benda tu dan diorang nampak kesannya dapat kurangkan elektrik, kurangkan air, dapat jana pendapatan melalui kita semula. So dia ajak jiran-jiran untuk sama-sama buat. So itu yang bagus ni lah. So action tu kita nampak lah di kalangan pelajar tu sendiri, di kalangan guru and so on lah. Dan kemudiannya kita perlu buat pelbagai aspek, antaranya kita buat research juga. Dan kena buat perancangan lah. So cikgu-cikgu sekolah kat Johor ni alhamdulillah sangat-sangat hebat. Banyak sangat atur strategi. Kita ada cikgu-cikgu sekolah di Johor yang jadi benchmark. Okey, pihak di BKL pun datang tengok usaha cikgu SK Taman Suria. Kita ada SJK Saifundio 2 yang menang perkis peringkat kebangsaan atas usaha-usahanya. So kita harap lebih ramai sangat cikgu-cikgu dan pihak sekolah dapat sama-sama lah bekerjasama dengan kita dan bekerjasama dengan banyak lagi pihak untuk selamatkan planet kita. Okey, I think itu saja Dr. Hadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Dina atas perkongsian inisiatif yang telah beliau lakukan bersama dengan tim daripada pelbagai pihak sebenarnya. Bukan hanya UTM, UTM juga bekerjasama dengan agensi di luar, terutamanya Jabatan Pendidikan Negeri Johor, institusi-institusi pendidikan ataupun NGO-NGO yang lain juga. Jadi kalau kita lihat di situ usaha ini menampakkan bahawa kita memang tidak boleh bergerak secara in silo. In silo tu apa? Ini istilahnya orang kata buat kerja sendiri-sendirilah. Kau kerja kau, aku kerja aku. Itu memang benda yang kita sering hadapi sama ada mungkin di tempat kerja kita ataupun di mana-mana sahaja yang mungkin kerana kita kurang ataupun keinginan untuk kooperatif itu ataupun memberikan rasa ingin bekerja bersama-sama. Dan untuk kita mengumpas isu tentang kerjasama ni, kita memang memerlukan satu perspektif yang baru. Agaknya lah kalau kita ni nak bekerja dengan orang kan daripada pelbagai pihak, bukan satu atau dua, mungkin sampai berpuluh pihak, dia mungkin ada satu strategi tersendiri dan bahkan datang bersama itu adalah cabaran-cabaran. Bagaimana kita nak membina satu pasukan yang mantap untuk membolehkan kita mencapai satu matlamat yang sama, iaitu kesihatan planet. Dan untuk itu, kita akan kembali kepada panel kita yang pertama, Prof. Zainura, untuk beliau mungkin boleh berkongsi kepada kita strategi-strategi dan termasuklah cabaran yang terjadi apabila kita cuba hendak melaksanakan agenda kesihatan planet ini. Dan saya percaya beliau mempunyai pengalaman yang sangat banyak berurusan dengan pelbagai pihak, tidak hanya kerajaan, termasuklah pihak industri, masyarakat, institusi pendidikan dalam dan luar negara. Dan untuk itu kita perdengarkan apakah agaknya strategi dan cabaran-cabaran tersebut, kerana kita faham bahawa ini bukan satu tugas yang mudah kepada kita. Silakan, Prof. Terima kasih sekali lagi Dr. Hadi. Jadi benar seperti yang Dr. Hadi katakan, sebenarnya isu kesihatan planet ni bukanlah satu bidang yang mudah untuk dilaksanakan, kerana definisi kesihatan planet juga itu mencakupi pelbagai aspek dan pelbagai bidang. Jadi kalau kita lihat macam saya terangkan dari segi planetary boundaries tadi pun, ia mencakupi seluruh keadaan planet tersebut, di mana impak tersebut bukanlah datangnya daripada sesuatu perbuatan sahaja, malahan ia adalah kombinasi daripada pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh pelbagai pihak, termasuklah diri kita sendiri, seperti yang Dr. Nina katakan, contohnya penggunaan tenaga secara berleluasa ataupun penggunaan bahan bakar daripada fossil fuel, bahan api daripada fossil fuel sendiri itu telah menyebabkan perubahan iklim dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, maksudnya kalau kita lihat bukan dari segi aspek kesihatan planet ataupun kita lihat daripada segi generalnya ataupun secara umumnya, masalah alam sekitar ni pun sendiri adalah satu bidang multidisipliner ataupun kita katakan bidang daripada yang memerlukan penglibatan pelbagai pihak dan juga kepakaran pelbagai pihak untuk diselesaikan.
Jadi kalau that's why daripada yang seperti yang saya katakan, pusat pelestarian alam sekitar sendiri kita mempunyai pelbagai bidang dari segi pelbagai kepakaran supaya kita sama-sama dapat duduk berbincang untuk mengatasi permasalahan ini daripada pelbagai sudut kepakaran. Dan juga seperti mana yang Dr. Hadi katakan, kita bekerjasama dengan pelbagai pihak kerana isu ini tidak dapat hanya dipertanggungjawabkan contohnya kepada satu pihak. Mungkin ramai bila kita bercakap pasal isu alam sekitar mungkin cepat akan menunding kepada contohnya Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Kementerian Alam Sekitar dan Air dan sebagainya. Tetapi mungkin benar, mungkin mereka menjaga sebahagian besar daripada aspek alam sekitar itu, tetapi peranan yang penting perlu dimainkan oleh semua lapisan masyarakat, termasuklah kita sendiri. Kita ni bermaksud saya, adik-adik, guru-guru dan sebagainya lah. Jadi ingin saya kongsi sedikit dari segi dari peringkat apa yang kita pantau di peringkat negara. Jadi contohnya untuk kita ambil sesuatu tindakan itu kita perlu first and foremost. Jadi yang pertamanya kita perlu tahu dulu keadaan negara kita. Bagaimana sebenarnya keadaan negara kita sekarang dari segi aspek alam sekitarnya, dari aspek usaha-usaha kerajaan dan usaha-usaha pihak-pihak lain dalam mengatasi isu alam sekitar. Jadi saya share sedikit inisiatif yang kita laksanakan sekarang. Sorry, dia tak share pula sekejap ya. Okay, boleh nampak ya? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya sekarang ni kita sebenarnya kerajaan cuba untuk memantau keadaan alam sekitar. Jadi termasuklah dari segi aspek kesihatan planet ataupun kalau dalam konteks kadang-kadang another word ataupun terma lain kita gunakan adalah environmental health. Jadi untuk kita pantau keadaan semasa kita perlu ada indikator ataupun perlu ada data yang menunjukkan keadaan tersebut. Jadi oleh kerana itu kita wujudkan satu framework ataupun satu rangka yang kita panggil Malaysia Environmental Performance Index ataupun MyEPI. Jadi MyEPI ni sebenarnya kita adaptasikan daripada Global Framework EPI yang peringkat satu badan di dunia yang keluarkan setiap 2 tahun yang menunjukkan prestasi alam sekitar negara-negara di seluruh dunia. Jadi kita sendiri sebenarnya ranking kita di dunia sebenarnya pun tidak cantik. Sebenarnya kita tahun ini malahan kita menduduki tangga ke 130 daripada 180 negara yang disenaraikan dalam framework di peringkat global. Tetapi walau bagaimanapun put aside, walaupun keadaan kita di dunia mungkin agak tidak baik, dunia bukan agak tidak baiklah, memang tidak baik. Jadi mari kita lihat dari segi konteks di negara kita sendiri. Jadi kita laksanakan ni, jadi tim daripada IPASA laksanakan ni untuk Kementerian KASA, untuk Kementerian Alam Sekitar dan Air, untuk kita beri sedikit indikator ataupun memberi sedikit maklumat tentang bagaimana keadaan semasa di negara kita. Jadi untuk Malaysia Environmental Performance Index ini kita ukur prestasi alam sekitar negeri-negeri di seluruh Malaysia berdasarkan beberapa indikator yang tersenarai. Sekarang ni kita ada sebanyak 23 indikator. Jadi 23 indikator ini pula dibagikan kepada 3 polisi objektif di mana kita lihat dari segi daripada skop ekosistem vitality ataupun keadaan ekosistem, kita lihat daripada sosioekonomik kelestarian sosioekonomik, dan juga kita lihat daripada aspek yang kita bincangkan hari ini iaitu environmental health ataupun planetary health. Okay. Jadi apakah sebenarnya planetary health, indikator ataupun perkara-perkara yang kita lihat di bawah planetary health ni? Ia kembali kepada definisi planetary health di mana kita lihat dari segi semua aspek yang boleh menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar. Jadi sebenarnya kita nak ukur dari segi banyak aspek lagi ataupun lebih banyak indikator lagi, tetapi kerana sebenarnya salah satu isu yang negara kita hadapi adalah kita tidak
data. Terutamanya jika kita nak ukur prestasi ini di peringkat pelbagai negeri di seluruh Malaysia. Jadi di aspek untuk aspek ini untuk dari segi sudut environmental health untuk Malaysia ni kita lihat daripada contohnya PM 2.5 exposure. Jadi apa ini PM 2.5 exposure? Sebenarnya adalah PM ni stand for particulate matter. Jadi particulate halus ataupun ni habuk-habuk halus yang berukuran lebih kurang 2.5 mikrometer yang terampai di atmosfer. Kenapa ini adalah salah satu aspek yang penting kita pantau kerana particulate matter ni, habuk yang begitu halus ni sebenarnya tidak dapat dilihat dengan mata kasar, akan memberi impak yang sangat besar jika dihidu dan masuk ke sistem respiratory, terutamanya jika ia berjaya masuk ke paru-paru yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit pernafasan dan juga penyakit pernafasan seperti asma dan sebagainya. Dan in certain situation jika kepekatan ataupun concentration bahan-bahan ini lebih sangat tinggi dan dihidu dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan kesan yang lebih teruk seperti kanser dan sebagainya. Jadi that's why ini adalah satu komponen yang penting kita pantau di bawah environmental health. Kita juga lihat dari segi ozone exposure. Okey, ozone exposure ni bukanlah ozon yang kita ada di peringkat ataupun contohnya di stratosfer atau di mana memang ozon itu diperlukan untuk menapis UV, tetapi kita lihat ozon di peringkat tanah di ground level ataupun di permukaan. Jadi sebenarnya ozon ni kalau di atas sangat baik, tetapi jika berada di permukaan sebenarnya adalah tidak baik untuk manusia dan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi kita pantau juga dari sudut itu, kita pantau juga dari sudut safe drinking water, air minuman yang selamat, bagaimana adakah berapa ramai penduduk Malaysia yang mendapat coverage safe drinking water, dan juga berapa ramai penduduk Malaysia yang disambung dengan safe sanitation ataupun sistem sanitasi, sistem pembentungan yang baik. Jadi ini adalah aspek-aspek kesihatan planet yang kita lihat di peringkat negeri. Jadi seperti mana yang Dr. Hadi katakan tadi juga, di mana perkara ini perlu mendapat kerjasama ataupun perlu penglibatan pelbagai pihak. Kalau kita lihat dari segi contohnya indikator-indikator di bawah environmental health ini saja sebenarnya ia bukanlah dijaga contohnya oleh satu badan, bukan dipantau oleh KASA sahaja. Sebenarnya contohnya lah kan, kalau kita lihat dari segi konsep safe drinking water connection ini, ia bukanlah hanya pihak KASA, malahan pihak Kementerian Kesihatan sebenarnya mengeluarkan guideline untuk apa yang dikatakan sebagai minuman yang bersih. Jadi mungkin dari segi perawatan air itu dipantau oleh keberkesanan teknologi perawatan air itu dipantau oleh pihak Jabatan Alam Sekitar contohnya, tetapi dari segi kualiti air tersebut supaya ia selamat untuk diminum oleh manusia, maka ini dipantau oleh Kementerian Kesihatan. Jadi aspek contohnya pula dari segi ozone exposure, mungkin ozone exposure ni di peringkat ground level ni kebanyakannya terhasil daripada kenderaan yang begitu banyak terutamanya di bandar-bandar besar. Contohnya penggunaan kenderaan ni, sebenarnya kita pun menggunakan kenderaan jadi bagaimana, siapa yang perlu mengawal penggunaan kenderaan ini? Jadi ia memerlukan kesedaran. Contohnya kalau kita nak mengurangkan ozon yang terhasil di peringkat ground level ni, mungkin kita terpaksa mengurangkan penggunaan kenderaan peribadi. Jadi ini adalah sebenarnya atas inisiatif kita dan juga mungkin juga kerajaan untuk menyediakan sistem pengangkutan yang lebih baik. Jadi apa yang kita buat di peringkat negara, kita sediakan framework ini adalah kita pertamanya untuk kita memberi satu gambaran bagaimana keadaan environmental health di Malaysia dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat termasuklah orang ramai dan masyarakat boleh memainkan peranan untuk memastikan prestasi ini daripada tahun ke tahun dapat ditambah baik supaya environmental health contohnya di negara kita ini sendiri dapat diperbaiki sebelum kita lihat di konteks dunia. Okey, sebelum saya cabaran-cabaran yang kita hadapi memang bila kita katakan penglibatan ini adalah multidisciplinary, jadi of course tentunya untuk mendapatkan kerjasama yang erat daripada pelbagai pihak adalah amat sukar. Jadi jika contohnya kalau kita cakap dari segi bercakap daripada pelbagai kementerian sendiri untuk membolehkan semua kementerian
yang terlibat, contohnya duduk bersama berbincang itu pun satu perkara yang sukar, bukan kerana saja kekangan masa, tetapi juga masalah-masalah lain. Untuk melibatkan pihak industri, contohnya juga adalah satu perkara yang sukar kerana industri kita sini banyak. Jadi bagaimana kita hendak mendapatkan kerjasama pihak industri agar turut sama-sama memainkan peranan, contohnya supaya pelepasan gas-gas yang mencemarkan dapat dikurangkan. Selalunya mereka ni bersifat reaktif, di mana jika mereka mendapat saman ataupun teguran daripada pihak berkuasa, barulah mereka memainkan peranan. Jadi ini bukan perkara yang mudah. Ya, jadi even kalau kita nak memberi kesedaran kepada komuniti dan masyarakat pun bukanlah perkara yang mudah. Jadi that's why contohnya kalau daripada segi pihak universiti, kita target daripada pelbagai pihak. Kita target daripada sekolah-sekolah, kita buat program komuniti dengan orang ramai dan sebagainya. Tapi itu adalah usahalah, tetapi usaha ini masih berpanjangan dan memerlukan kerjasama dan inisiatif daripada semua pihak. Jadi sebelum saya serahkan kembali kepada Dr. Hadi, ingin juga saya actually ini salah satu usaha kami lah untuk menarik minat sekurang-kurangnya pelajar untuk menyertai atau sama-sama terlibat dari segi inisiatif Planetary Health ni. Contohnya kita ada sebenarnya pengucapan ni sebenarnya nak tarik tutup dah, saya rasa mungkin ada sekolah-sekolah yang dah dapat. Jadi kita lihat bagaimana sungai itu sendiri menjadi sumber biodiversity. Tapi kalau kita lihat daripada definisi kesihatan planet tadi, sungai ataupun biodiversity merupakan salah satu planetary boundary ataupun aspek yang perlu dijaga supaya kesihatan planet itu juga terjaga. Jadi kita hendak dari segi pengucapan awam yang kita sedang laksanakan sendiri sekarang ini adalah kita hendak memberi kesedaran kepada murid-murid sekolah di mana sebenarnya biodiversity itu adalah banyak bergantung kepada kesihatan sungai juga ataupun kualiti sungai juga. Jadi jika sungai itu sihat, insya-Allah contohnya keadaan biodiversity juga akan terjaga. Jadi pengucapan awam ni kita laksanakan sempena sambutan Hari Sungai Sedunia yang akan disambut pada 25 September ini. Tapi jika masih ada pelajar ataupun murid-murid yang berminat untuk menyertai, kita ada dua kategori, iaitu kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Masih dialu-alukan kita menerima video untuk pengucapan awam ini sehingga 31 Ogos. Jadi kalau untuk dapat maklumat lanjut boleh pergi ke boleh pergi ke Facebook IPASA ataupun boleh juga berhubung dengan pihak saya nanti. Dan juga kita ada pertandingan pitching video. Yang ini sebenarnya pitching video ini yang kalau pengucapan awam ini kita buka kepada seluruh sekolah, kepada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Kita sudah pun mendapat kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga KASA sendiri. Tetapi pertandingan pitching video ini pula kita buka kepada sekolah di dalam lembangan Sungai Johor kerana ini lebih bersifat kepada kesedaran tentang menjaga lembangan sungai di dalam negeri Johor. Jadi kepada yang ingin terlibat di dalam kedua-dua program ataupun mana-mana suatu program, masih ada masa, jadi sangatlah saya alu-alukan. Okay, kembali kepada Tuan Pengerusi Dr. Hadi. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kepada Prof. Zainura atas perkongsian tentang cabaran-cabaran ataupun strategi-strategi, termasuklah yang tadi yang bahagian yang last tu ada pertandingan public speaking. Saya masih ingat sewaktu saya tingkatan 2 dulu, cikgu bahasa Melayu saya dia mewajibkan setiap pelajar dalam kelas itu untuk buat public speaking. Okay? Dan dia tak beritahu lah. Dia tak beritahu kita ni nombor berapa. Saya tak tahu saya nombor berapa untuk nak bagi giliran public speaking tu. Tutup. Tiba-tiba hari pertama tu, dipanggil saya nama yang pertama. Saya kata, ya Allah, apa salah cikgu panggil saya yang pertama. Saya memang time tu tak ada persediaan sangat. Kan? Macam orang kata, terpinga-pinga lah. Tapi, kerana saya ada minat dalam subjek geografi, dan dalam subjek geografi itu, saya mempelajari tentang kepentingan sungai. Saya ingat dia ada 2. Ni saya ingat lagi, ada 2 kepentingan sungai yang saya belajar waktu tingkatan 2 tu. Yang pertama,
untuk penjanaan hydropower ataupun jana kuasa elektrik. Macam empangan kan, kat negeri Perak lah, empangan apa tu? Cenderuh saya pun dah tak apa-apa nak ingat sangat lah Okay. Itu yang pertama fungsi dia. Yang kedua adalah untuk pengaliran kegiatan pertanian. Okay, macam sawah kan. Itu saya ingat dua fungsi utama sungai. Okay, sewaktu saya belajar subjek geografi. Dan saya guna input tersebut daripada subjek geografi digunakan dalam public speaking dalam subjek bahasa Melayu tu. Okay. Dan alhamdulillah kerana momen tersebut, kerana momen guru saya memberikan ruang untuk bercakap secara public ataupun secara terbuka di dalam kelas itu adalah permulaan kepada minat saya kepada alam sekitar. Itu memang saya katakan satu momen yang sampai sekarang saya tidak akan dapat lupakan kerana diberikan ruang dan peluang itu. Dan dengan itu saya sangat sarankan guru-guru semua hantarlah seberapa ramai pelajar untuk menyertai program-program yang sebegitu public speaking. Kerana apa Kerana kita tidak pernah menjangkakan inisiatif tersebut sebenarnya akan memberikan satu titik mula kepada minat pelajar kepada alam sekitar. Selain daripada mengasah kepimpinan, mengasah kemahiran berkomunikasi secara lisan misalnya. Dan jangan lepaskan peluang itu. Hantarlah seberapa ramai pelajar untuk menyertai pertandingan tersebut. Sama ada yang public speaking tadi ataupun yang ada video record tadi kan. Sekarang ni kita dah ada video record kan. Dah zaman COVID kan, selepas COVID. Memang banyaklah kita go kepada digital. Okey, bolehlah mana-mana. Pada saya it is okay lah. Nak digital ke ataupun bersemuka, pada saya itu tidak memberi satu masalah yang besar. Okey. Tadi kita dah dengar kan inisiatif yang telah dilakukan oleh Prof. Zainura dan pasukannya. Dan terbukti bahawa memang tak boleh kerja seorang. Isu planetary health ni memang satu isu yang sangat besar. Kan? Kalau kita hanya seorang sahaja yang bergerak, pendek kata, saya boleh kata memang kita akan sangat penat. Sangat penat, letih. Cakap banyak kali tapi tak ada orang yang nak memberikan kerjasama. Okey. Saya rasakan bahawa mungkin Dr. Nina boleh berkongsikan kepada kita pengalaman beliau untuk berhubung dengan pelbagai agensi dari perspektif yang mungkin lebih dekat dengan komuniti sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Johor misalnya, yang saya percaya akan memberikan satu insight ataupun celik maklumat kepada kita, apa agaknya intipati ataupun strategi ataupun mungkin cabaran yang ada apabila Dr. Nina mengendalikan program-program yang ada kaitan dengan pendidikan alam sekitar ataupun environmental education itu. Dengan itu saya kembali memberikan ruang dan peluang kepada Dr. Nina untuk berkongsikan pengalaman beliau tersebut. Silakan Dr. Nina. Dr. Hadi, seronok saya dengar bila Dr. Hadi dapat peluang untuk masuk pertandingan dan membentuk diri Dr. Hadi sekarang. So nampak di situ peranan cikgu memang sangat-sangat besar lah dari segi menggalakkan, memberikan ruang dan juga membentuk pelajar itu sendiri. So dan saya yakin cikgu-cikgu kat Johor ni semua hebat-hebat dan akan lebih hebat dengan bila dah dapat banyak input daripada program-program yang telah dijalankan lah. Okey, saya nak kongsikan slide saya sebentar ya. Okey, di sini tadi Dr. Hadi tanya apa cabaran ataupun apa strategi. Inilah strategi dan inilah cabaran. Sebenarnya ini merupakan model yang telah dibina oleh Prof. Dr. Fatin Aliapang bersama tim beliau di mana apabila usaha-usaha memastikan kesedaran, memastikan kefahaman mengenai apa yang perlu dilakukan untuk kita sama-sama dapat selamatkan bumi, inilah hasil yang telah didapatkan satu model di mana kita perlu melibatkan usaha sama daripada top to bottom, bottom to top lah. Semua pihak macam ada satu proverb yang famous lah, a Rome was built in one day. So kita tak boleh nak bina satu budaya dalam masa sehari. Kita tak boleh nak bina satu negara dalam masa satu hari. So it takes a lot of planning, it takes a lot of effort and it doesn't involve only one person. Semua sama-sama bekerjasama.
So bayangkan daripada sekecil-sekecil perkara, pelajar bekerjasama dengan guru bersama dengan management lah, which is pengetua, guru besar untuk sama-sama membentuk. Okey, dalam masa yang sama, model ini perlu didukung oleh oleh agensi seperti kita ada agensi-agensi, setiap agensi memainkan peranan. Which is di Johor sendiri kita ada agensi yang sangat-sangat aktif dalam memastikan usaha ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita ada kalau di Johor sendiri kita ada pastinya Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan disokong oleh Majlis Bandar Iskandar Puteri, kita ada Iskandar Malaysia, kita ada apa lagi? Kita ada SWM Environment. Kali ni kita ada Apron Bioenergy, syarikat minyak untuk sama-sama tolong. Kita ada syarikat pengusaha urus fabrik juga, Cloth Lifestyles. So banyak sama-sama yang agensi-agensi yang menyokong. Okey, macam mana kita nak menyokong model, macam mana kita nak menyokong usaha ni? Okey, sokongan ni bukan daripada pelbagai aspek kita boleh bagi dari segi input, kita boleh bagi dari segi direction, kita boleh bagi dari segi facility. Sebagai contoh, Cloth Lifestyle dia berikan tahniah kepada JPNG, Dr. Munir Baharum telah bekerjasama dengan Cloth untuk dapatkan lebih 10 tong fabrik untuk diletakkan di beberapa sekolah. Okey, dan juga kita ada lagi Apron. Okey, Apron menaja untuk memastikan usaha mengumpul minyak masak terpakai. Minyak masak terpakai ini akan diproses menjadi biodiesel and so on lah. So banyak sangat usaha-usaha yang telah dilakukan dan cabaran utama adalah untuk memastikan sokongan-sokongan ini disambut oleh guru-guru dan alhamdulillah kita ada banyak sangat daripada sekolah lah. Saya sangat-sangat berterima kasih sekolah-sekolah Showcase Johor, Dr. Munir di bawah sektor pembelajaran telah buat satu framework untuk sekolah-sekolah showcase dan sekolah-sekolah ini telah mempunyai struktur yang sangat kemas. Sebagai contoh, untuk students di SK Taman Suria sendiri kita ada sekolah yang ada kelab persatuan mereka sendiri iaitu Kelab Lestari, di mana Kelab Lestari inilah menjalankan pelbagai aktiviti. Sebagai contoh, buat pertandingan mewarna, buat komik, kumpul urus sisa dan apa yang membuatkan saya dan saya selama juga yang terharu apabila SK Taman Suria maklumkan Cikgu Miza, cikgu koordinator di sana maklumkan yang sebelum ni kalau diorang parents hantar barang kita semula, diorang hantar sebab nak dapat poin, sebab nak menang hadiah. Sebab bila dia kumpul, nanti sekolah akan bagi hadiah utama basikal ke untuk pelajar-pelajar untuk galakkan mereka mengurus sisa dengan berkesan. Tapi sejak tahun ini ibu bapa hantarkan barang-barang terpakai out of diorang punya rasa bertanggungjawab untuk selamatkan bumi. So dia bagi je pada cikgu untuk cikgu sama-sama urus sisa bersama pelajar lah, memberikan mudahan. So itu adalah something yang kami sangat-sangat terharu lah. Semua memainkan peranan. So cikgu-cikgu dapat input dan segala usaha yang kita nyatakan tadi semuanya memang tak akan berjaya lah tanpa cikgu. Cikgu-cikgu ni bersengkang mata. Saya tahu banyak sangat cikgu sekolah. Kita ada cikgu sekolah daripada Kampung Baru, Cikgu Zaleha, banyak nama-nama cikgu yang sentiasa memikirkan cara terbaik untuk membantu pelajar. Ada yang cuba ke arah kompos, ada yang cuba ke arah pelbagai aktiviti lah, buat webinar, bawa pertandingan, usaha sama-sama, buat aktiviti mengurus minyak and so on. So buat kuru-kuru ni antara perkara yang paling membanggakan lah di Malaysia, especially di negeri Johor. Sekolah pertama yang buat kuru-kuru. Kuru-kuru tu apa? Kuru-kuru tu macam satu sistem barter lah, di mana barang-barang yang kita tak nak guna tapi boleh dimanfaatkan oleh orang lain, boleh pakai lagi, kita letakkan di satu tempat dan mungkin orang lain yang memerlukan dia boleh ambil dan gunalah. Ada satu sistem rekod and so on, di mana ini telah diambil daripada konsep di Jepun lah. So Johor merupakan negeri pertama, sekolah pertama yang gunakan konsep kuru-kuru ini dan telah membantu lebih ramai lah untuk dapat manfaat, dan kemudiannya SK Perlis dan banyak lagi lah sekolah-sekolah lain yang terlibat. So basically sokongan daripada pengetua pun sangat penting, di mana perlu ada sokongan. Kalau pengetua guru besar tak bagi sokongan, susah untuk cikgu-cikgu bergerak dan ni. So kerjasama yang sangat utuh perlulah
So ini merupakan kekuatan dan ini merupakan cabaran untuk dapatkan sokongan daripada semua lah. Dari segi training, talk, kempen, banyak sangat usaha-usaha telah dilakukan. Kita ada penaja kita banyak daripada penaja Iskandar Puteri, Majlis Bandar Iskandar Puteri especially telah letakkan, I think setiap tahun lebih dekat 100,000 lebih ditumpukan untuk membantu tanamkan mengenai kesedaran mengenai kesihatan planet inilah. So kita nak dapatkan sambutan daripada cikgu-cikgu lah untuk membantu. So ini merupakan sinergi yang saya cakapkan. Kita bekerjasama dengan banyak cikgu-cikgu sekolah sekarang pun dah hebat-hebat, dan kita menggalakkan lebih ramai cikgu untuk lebih proaktif untuk bekerjasama dengan semua rakan strategik yang ada. Boleh je bekerjasama. Kalau di SJKC Tuan pun tak ingat saya di Keluang, diorang pun bekerjasama dengan pusat membeli belah di kawasan mereka untuk kumpulkan barang-barang terpakai and so on. So kerjasama itu luas. Kerjasama sinergi tu luas, tak semestinya dalam bentuk duit saja. Kalau duit tu lagi lah kita nakkan kan. So kita galakkan, tapi dalam masa yang sama sinergi dari segi data, dari segi kajian, dari segi tenaga, dari segi idea, dari segi kerjasama. So ini merupakan perkara-perkara yang kita boleh sama-sama bekerjasama lah. Dan usaha-usaha kecil ni lah kita kena sama-sama susun, okay? So kita lihat kekuatan di sekolah ada apa and so on, dan kita bina satu demi satu. So sebagai contoh, ini merupakan aktiviti-aktiviti Education Sustainable Development yang telah dibuat. Bermula dengan satu je, bermula dengan Iskandar Malaysia Equality Challenge dan kemudiannya berkembang. So cuba mantapkan dan kukuhkan dan kemudiannya kembang. So sekolah pun saya tengok banyak sekolah dah ada lebih 10 projek. Kalau di SK Bukit Mutiara, projek dia mengkhususkan pada SDG. Tu pakar SDG di sekolah lah setakat ni, SK Bukit Mutiara. So banyak sangat usaha-usaha yang dilakukan. Boleh buat buku sebagai contoh, boleh buat buku mengenai kesedaran mengurus sisa, boleh buat pertandingan. Ni pertandingan guna bahan terpakai. Okay, cantik-cantik budak-budak ni buat daripada botol plastik, daripada surat khabar, dan urus sisa dan sebagainya lah. So bagaimana nak mulakan ni? Cabaran pertama adalah education. Kena fahamkan mereka kenapa buat. Kenapa kita buat ni? Kerana sebab pemanasan yang berlaku ni semuanya kebanyakannya disumbangkan oleh aktiviti yang telah kita lakukan. So kefahaman bagaimana proses karbon tu berlaku, proses karbon tu digunakan, di mana kita sendiri sama-sama menyumbang kepada pemanasan global, dan kita perlu melakukan tindakan yang lebih proaktif lah untuk sama-sama membantu menyelesaikan. So kita latih daripada rumah sendiri, latih daripada rumah untuk kita ada rasa tanggungjawab. Tanggungjawab bila kita menggunakan elektrik. Tanggungjawab bila kita menggunakan air dengan tidak berhemah. Contoh kalau kita gosok gigi kan, air pipe tu kita biarkan mengalir ke sebagainya. Sebab di Malaysia ni kita sangat beruntung. Alhamdulillah kita dapat macam Prof. Zanura antara the key person lah dalam memastikan kualiti air and so on kan. Kita bertuah, kita dapat air yang berkualiti, air bersih. Sedangkan di negara-negara lain, di India especially, sometimes they have to use their sari untuk pastikan macam dia nak rawat air tu untuk minum, dia guna sari je, air daripada sungai, dia letak dalam sari untuk tapis dan minum air tersebut. Sayang kan, kita kat Malaysia kita dapat air dengan sangat mudah. So tapi kalau kita tak jaga, kalau kita tak sama-sama usaha untuk memastikan yang air kita, tenaga di bumi ini masih ada, so sayanglah. So itu antara cabaran. Dan cabaran seterusnya adalah apabila kita ada ilmu tapi kita tak gunakan. Sayang sangat kat situ. So saya percaya kat sini semua orang hebat-hebat yang dah hadir bersama kita. Kita harap tak banyak sedikit, sebab setiap usaha sedikit itulah yang membantu. Sebagai contoh ni usaha-usaha cikgu daripada dulu yang bekerjasama dalam Iskandar Malaysia Equality Challenge. JPNJ, IRDA memang ni antara the backbone untuk memastikan usaha pemanasan global, dan sehingga kini dah 10 tahun dan kita telah berkembang sehingga ke semua sekolah rendah di negeri Johor. Okay? Kita ada daripada buku sehinggalah sekarang kita ada website, berbagai cabaran. Kita ada new modules untuk belajar-belajar, guru-guru juga dapat tambah, dan ini adalah tahniah kepada guru-guru yang banyak sangat memberikan sokongan, mengajak, memastikan anak-anak kita inilah the climate change maker yang akan memastikan bumi ini dalam keadaan sihat, yang selamat untuk diduduki untuk masa akan datang. Dan
ini merupakan harapan kita lah. Okey, sebentar ya. Okey, so kita nak cakap kalau kita rasa usaha kita tu sikit dia tak bermakna, jangan risau. Sebenarnya setiap usaha tu sangat bermakna. Setiap titis-titis air, setiap usaha sedikit-sedikit yang buat, tapi bila ramai-ramai, kita akan jadi lautan yang dapat menyelamatkan dunia. Okay, itu saja. Back to you, Dr. Hadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Nina ya atas perkongsian tentang pelbagai inisiatif ya, aktiviti yang dijalankan ya oleh pihak UTM bersama-sama dengan pelbagai agensi ya, terutamanya dengan sekolah-sekolah. Dan kalau kita lihat di situ ya perkongsian Dr. Nina, pentingnya elemen pendidikan ya ataupun education itu, environmental education khususnya, kerana kita faham bahawa proses pendidikan itu satu proses yang berterusan. Ya. Dan lebih baik kalau kita mulakan lebih awal. Kan? Pepatah Melayu ada kata, melentur buluh biarlah daripada rebung. Ya. Kerana apa? Kerana saya percaya ramai di sini, terutama di Kota Tinggi terutamanya, okay, ramai daripada kita yang sedang ataupun masih menjadi seorang ibu ataupun bapa. Ya. Dan saya sendiri merasakan bahawa pada peringkat anak-anak kalau masih kecil, ya, dia masih ada yang dikatakan rasa mudah atau rasa senang untuk mengikut apa yang kita buat. Ya. Dia kalau kita tahu ke ibu bapa ni, anak ni dia akan buat seperti apa yang dibuat oleh ayah ataupun ibunya. Ya. Dan mungkin kalau itu bertentangan dengan apa yang mak atau ayah cakap kepada dia, dia akan lebih ikut tindakan berbanding dengan percakapan ayah atau mak itu. Okay. Saya semalam telah mengikuti satu seminar tentang pendidikan STEM. Ya. Isunya adalah bagaimana dan mengapa ya, berlakunya kemerosotan bilangan pelajar yang memasuki aliran sains, ya, aliran STEM ini. Dan kenapa berlakunya pengurangan bilangan pelajar itu. Dan didapati bahawa ya, dalam kajian-kajian yang dibuat oleh para sarjana, okay, ibu bapa mempunyai peranan yang signifikan dalam menentukan minat dan kecenderungan anak kepada bidang sains. Ya. Dan saya lihat isu tentang alam sekitar ini dia ada kaitan dengan bidang sains. Dia sangat rapat. Ya. Kalau dalam bidang pendidikan, kita ada yang dikatakan bidang tentang socio-scientific issue ataupun isu-isu socio-scientific. Contoh COVID. COVID ya, ia adalah satu isu socio-scientific. Kerana apa? Sosio adalah perkataan dari perkataan sosial ataupun kemasyarakatan, scientific daripada perkataan sains. Okay. COVID itu bukan semata-mata persoalan sains. Dia melibatkan persoalan masyarakat kerana kita faham bahawa dia telah menjadi satu pengganggu yang sangat besar kepada perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ya? Tak pasal-pasal kita kena lockdown berbulan-bulan pula tu. Ya? Memang sangat mengerikan ya kesan COVID-19 itu. Dan kita tahu bahawa kesan itu memang sangat besar. Sampai tahap ada orang yang membunuh diri ya, kerana tak mampu lagi nak menyara ataupun meneruskan kehidupan mereka. Sangat menyedihkan. Namun, apa yang ingin saya nyatakan bahawa peranan ibu bapa itu, ya, peranan ibu bapa itu penting. Dalam kerangka Dr. Nina tadi pun, pentingnya peranan ibu bapa kerana ya, kalau kita berurusan dengan anak-anak, khususnya yang masih kecil, yang masih pada bangku persekolahan, sama ada sekolah rendah ataupun bahkan sekolah menengah, terutama menengah rendah itu, dia masih yang dikatakan ada ikatan yang kuat dengan ibu atau bapanya. Dan di situlah saya memahami bahawa isu tentang alam sekitar ini ataupun lebih besar lagi, kesihatan planet ini, ia memerlukan satu perhatian yang lebih baik daripada pihak ibu bapa. Kita tak kata guru tak penting ya. Mana boleh. Kan? Tadi kita lihat betapa ramainya cikgu, terutama di Negeri Johor ini, telah memberikan kerjasama yang sangat baik untuk menjayakan inisiatif seperti Eco Challenge itu, Eco Life Challenge. Okay? Dan pada saya lah, sudah tiba masanya
sudah tiba masanya untuk ibu bapa sekalian ya memberikan usaha anda, meletakkan inisiatif anda ya. Didiklah anak-anak kita bermula daripada rumah. Paling mudah ya, paling mudah saya boleh katakan contohlah. Tadi Nina pun ada memberikan contoh. Jangan biarkan bilik ya yang tidak ada penghuni tapi kipasnya berpusing ataupun lampunya menyala. Itu contohnya. Okay. Contoh lain, waktu mandi ya. Jangan biarkan air itu mengalir tanpa digunakan. Kalau tak guna sewaktu nak gosok gigi tu, pesan anak, kalau masa tengah gosok gigi, tutup, pilih air. Ya? Itu adalah satu bentuk didikan. Dan itu perlu dimulakan pada peringkat awal. Okay? Dan pengalaman saya, bukan satu atau dua kali ya, kena cakap dengan anak ni. Dia kena cakap mungkin berkali-kali. Sampai benda tu tertanam dalam fikiran dia. Begitulah ya, satu peranan yang penting dimainkan oleh pelbagai pihak. Terutamanya oleh khasnya ibu bapa. Saya sengaja fokuskan ibu bapa kerana kita faham bahawa tanpa komitmen ahli masyarakat, terutamanya ibu bapa, sukar sekali untuk kita merealisasikan agenda kesihatan planet ini. Ya, kita ada lagi 2 minit ya sebelum kita habis forum kita pada hari ini dan tibalah masanya untuk kita kepada sesi rumusan ya, penutup dan juga kesimpulan ya. Ialah masa mencemburi kita. Kita hanya ada 1 jam dan tinggal lebih kurang dalam 1 atau 2 minit saja lagi. Maka saya memberikan ruanglah kepada ahli panel kita, Prof Zainura dan Dr Nina, okay, untuk masing-masing memberikan satu pesanan, ya, mungkin nasihat-nasihat, panduan-panduan ataupun mungkin ada kata-kata hikmah yang ingin disampaikan kepada kita semua ya, untuk sama-sama kita ambil sebagai iktibar, sebagai panduan supaya kita mengambil bahagian dalam agenda kesihatan planet ini. Jadi saya serahkan kepada Prof Zainura untuk memberikan rumusan kepada forum kita pada hari ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Hadi. Jadi saya amat tertariklah dengan konsep ataupun dengan penekanan yang diberikan oleh Dr. Nina dan Dr. Hadi tentang konsep apa ni, kita kata all talk no action won't give make no difference lah. Jadi memang kalau dalam bahasa Melayunya kita sering dengar lah kan, kepimpinan melalui teladan. Jadi kepimpinan itu selalu perlu direalisasikan dengan tindakan ataupun action. Jadi begitulah juga dalam merealisasikan agenda kesihatan planet ni perlu ada tindakan, tidak hanya sekadar percakapan. Jadi memang peranan ibu bapa sangat penting, amatlah penting kerana segalanya bermula daripada rumah. Tetapi juga di sini adalah juga tindakan yang juga amat penting di sini adalah pengaruh rakan-rakan sebaya. Jadi kepada anak-anak dan adik-adik di luar sana yang sedang mendengar, jangan fikir ataupun jangan merasakan diri terlalu muda untuk terlibat dalam dalam membuat tindakan terhadap merealisasikan agenda kesihatan planet ini, kerana kadang-kadang selain pada ibu bapa, pengaruh rakan sebaya itu sangatlah penting. So you can become the role model. So not just the role model sekarang ni, bila kita cakap role model ni, sekarang ni terma yang lebih ataupun term yang kita lebih sering mendengar adalah influencer. So influencer ni selalu kita kaitkan dengan media sosial, tetapi influencer ni boleh juga dikaitkan dengan role model. Saya rasa role model yang sama ada role model di sekolah dan sebagainya. Even if you are using social media, jika adik-adik ataupun anak-anak di luar sana menggunakan social media, mungkin boleh menggunakan social media ini dengan cara yang lebih bermanfaat. Bukanlah saya katakan tidak boleh berseronok ataupun sebagainya, tetapi selain daripada agenda-agenda hiburan, mungkin juga boleh digunakan social media sebagai ruang ataupun platform untuk menarik minat-minat rakan-rakan yang lain ataupun memberi kesedaran kepada rakan-rakan lain untuk turut sama menjaga kesihatan planet. Kerana sebenarnya planet ini, contohnya kalau terutamanya saya lah, saya rasa saya panel yang paling berusia di kalangan panel dan mereka hari ini. Jadi mungkin contohnya
kalau katakan diberi kesihatan baik, mungkin hanya 20-30 tahun lagi saya akan berada di planet ini, tetapi yang akan mewarisi planet ini seterusnya adalah anak-anak dan adik-adik sekalian. Jangan pernah merasakan diri terlalu muda untuk terlibat. Ya, jadi sebenarnya pun kalau kita lihat sebenarnya orang daripada kajian pun sebenarnya masyarakat di Malaysia ni sebenarnya memang telah memiliki sekurang-kurangnya ya pengetahuan tentang planet, kesihatan planet, alam sekitar dan sebagainya. Mereka sedar. Ya, di mereka contohnya, semua orang sedar bahawa buang sampah merata-rata itu adalah tidak baik. Ia menyakitkan mata, memberikan masalah, contohnya lalat dan sebagainya. Tetapi kesedaran itu tidak membawa kepada perubahan positif di dalam sikap. Jadi itu memang permasalahan kita. Jadi sudut kajian telah kami buat, memang yang masalah dari segi sudut awareness ataupun pengetahuan. Memang kita sudah ada itu. Memang kalau kita ukur, contohnya lah kalau kita nak relate dengan markah, contohnya 80% lah rakyat Malaysia sekurang-kurangnya boleh dapat 80 markah untuk pengetahuan dan kesedaran. Tetapi bila kita ukur dari segi tindakan, maka di situlah kelemahan kita. Jadi saya harap apa sahaja pengetahuan yang diambil, yang dapat dikumpul pada hari ini direalisasikan dalam bentuk tindakan. Jadilah role model sama ada sebagai ibu bapa, sebagai guru ataupun sebagai rakan-rakan sebaya supaya menjadi menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain supaya kadang-kadang supaya pengetahuan telah didapati ini dapat sama-sama digembling untuk merelasikan agenda kesihatan planet. Lagi satu pesanan saya, sebenarnya lah saya rasa contohnya sekolah-sekolah, terutamanya lah sekolah-sekolah di negeri Johor ni, ambillah manfaat ataupun ambillah peluang untuk bekerjasama dengan kami, contohnya pihak universiti, kerana ramai yang beranggapan universiti ini adalah kawasan terlarang, contohnya tidak boleh masuk. InsyaAllah tidak lama lagi UTM ini akan menjadi kawasan terbuka, boleh dikunjungi bila-bila masa sahaja, tetapi ambillah peluang kerana sebenarnya kami di sini memang ingin bekerjasama rapat. Contoh dapat dilihatlah dari segi apa yang telah dilakukan oleh pasukan Prof. Fatin dan juga Dr. Nina sendiri dan juga kami sendiri di IPASA. Memang kami sentiasa mengalu-alukan pihak sekolah untuk bekerjasama dengan kami di mana saja yang kami boleh bantu. Contohnya baru-baru ni ada pasukan daripada Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi yang telah datang ke IPASA untuk kami bantu dari segi penyelidikan inovasi mereka berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Kami juga mengalu-alukan kepada sekolah-sekolah lain untuk sama apa sahaja yang telah kami bantu, insya-Allah akan kami bantu agar sama-sama kita dapat bersatu menggembling tenaga ke arah mencapai kesihatan planet yang lebih baik untuk Malaysia khasnya dan untuk dunia khususnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi ke pihak menganjur jemputan kembali kepada hati. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Prof. Zainura ya atas kesimpulan tersebut ya. Jangan rasa terlalu muda ya untuk menjadi seseorang yang melindungi, memelihara ataupun memelihara alam sekitar. Tidak pernah yang dikatakan ada had umur itu. Kalau bolehlah, saya bayangkan pada peringkat dia tadika lagi ya, dia sudah ada satu kesedaran kan. Contohlah yang paling mudah, tidak buang sampah merata-rata. Itu memang satu sikap yang perlu diamalkan daripada dia kecil ya. Kerana kalau tidak dibuat itu, kita khawatir dia punya sikap tu dia akan berterusan. Tidak ada yang dikatakan pencegahan apabila kita melihat itu sekadar perkara biasa. Saya kalau dengan anak-anak pun ya, kalau kata nak buang sampah ni memang kena berkali-kali juga cakap. Jangan merata-rata buang buang di tempat yang betul. Kalau kat rumah tu pun saya sediakan tiga bahagian. Satu untuk face mask sahaja. Face mask itu satu bahagian. Yang sisa basah satu bahagian, sisa kering satu bahagian. Di mana saya belajar? Saya belajar sewaktu saya menjalani kursus pengasingan sisa yang dibuat oleh tim Dr. Fadil, Prof. Fadil dalam tim UTM Campus Sustainability, UTMCS. Dia mengajar facilitator, peserta-peserta pengasingan sisa mengikut jenis. Terutama yang paling senang adalah basah dan kering. Kita jangan campur adukkan yang sisa makanan dengan sisa contohnya plastik-plastik ataupun botol-botol. Kita asingkan terus daripada rumah. Kementerian pun saya rasakan
mengambil inisiatif kan, pengasingan daripada rumah itu perlu dibuat. Okey, supaya apa? Dia memudahkan proses untuk kita guna semula ataupun kita semula bahan-bahan yang berkenaan. Okey. Memang mula-mula rasa susah sikit tau. Saya pun ada cabaran untuk mendisiplinkan anak-anak ni. Tapi saya ajar dia lah. Saya ajar, okey, itu untuk face mask saja. Face mask jangan buang kat tempat tong sampah biasa. Kita kena asingkan. Kita kena ajar. Supaya apa? Dia tahu bahawa nanti dia terfikir, kenapa face mask tak boleh nak campur dengan sampah-sampah yang lain tak apalah, itu mungkin kemudian bila dia faham apa itu virus, apakah itu yang dikatakan mikroorganisma, insya-Allah, saya percaya anak-anak kita kalau kita dapat mulakan lebih awal, ada jalan untuk dia memahami kenapa dia perlu menjaga planet ini. Okey. Terima kasih sekali lagi Prof Zainurah atas kesimpulan tersebut, dan kita dengarkan pula rumusan kesimpulan kata-kata hikmah ataupun nasihat daripada Dr. Nina atas kapasiti sebagai orang yang sangat aktif menganjurkan sesi-sesi engagement inisiatif bersama dengan institusi pendidikan terutama sekolah-sekolah khasnya di negeri Johor. Silakan Dr. Nina. Terima kasih banyak Dr. Hadi. Thank you so much atas peluang ni. Kita mengharap sebenarnya lebih banyak sebenarnya murid-murid kita, pelajar-pelajar kita yang akan lebih proaktif, lebih berjaya daripada kami, lagi hebat daripada untuk membantu selamatkan bumi. Saya nak kongsikan sikit. Okey. So kalau kita lihat sebenarnya banyak sangat faktor-faktor yang menyebabkan bumi ini menderita, gitu kan, bumi menderita. Okey, kita banyak bencana yang berlaku, semuanya disebabkan pemanasan global. Kenapa? Ini merupakan sektor-sektor yang menyumbang kepada pemanasan global, especially transportation, construction, industry, manufacturing, setiap barang Shopee yang kita hantar, kita beli itu semuanya karbon, menghasilkan karbon. So bila benda ni terjadi, apa yang kita perlukan? Kita perlukan lebih banyak sangat STEM innovator. Kita perlukan lebih banyak saintis. Kita perlukan lebih banyak engineer yang mampu mereka sesuatu yang dapat mengurangkan secara optimum pemanasan global ni. Sebagai contoh, rakan saya yang sekarang ni beliau merupakan engineer di satu syarikat aviation company, syarikat penerbangan. Dia kata diorang perlukan saintis untuk memastikan transportation dapat kurangkan flight kapal terbang daripada dia punya karbon yang dihasilkan dapat kurangkan sebanyak 16 hingga 20%. So kita perlukan those saintis. Kita perlukan those saintis yang dapat mereka bentuk, contoh teknologi-teknologi yang baru seperti drone. Sebelum ni tak ada drone kan? Sebab adanya STEM, sebab adanya those saintis menghasilkan drone. So drone dapat membantu buat surveillance. Surveillance dapat membantu yang dapat memastikan, dapat mengurangkanlah pemanasan global, dapat pergi ke ceruk-ceruk yang mungkin manusia tak boleh pergi and so on. So ketika ini kita sangat perlukan saintis-saintis yang hebat, engineer yang hebat, doktor untuk kesihatan. Macam Dr. Hadi maklumkan tadi, ada banyak penyakit. Kalau air tak bersih, so banyak sangat penyakit-penyakit COVID and so on. Kita perlukan those scientists, those doctor, and we need you all. We need you all untuk jadi lebih hebat, dapat membantu memastikan bumi dalam keadaan selamat. So adik-adik, lepas ni kena tanam azam. Nak jadi saintis yang dapat selamatkan bumi macam mana? Apa yang dilakukan? Kalau adik minat dalam bidang transportation, nak jadi mechanical engineer, apa yang adik perlu lakukan? Kalau nak jadi bahagian industri, minat on communication, so macam mana nak lebih hebat daripada penggunaan fiber sekarang untuk pastikan maklumat sampai dengan berkesan dalam masa yang sama, dapat pastikan keselamatan bumi itu terjamin. Dalam bidang construction, civil engineer and so on. So kita nak Malaysia dalam keadaan maju. Saya pasti semua kat sini kita nak Malaysia terus maju, Malaysia terus cemerlang, dapat hasilkan banyak benda, kita dapat hidup dengan bahagia, selesa and so on. Tapi apa usaha kita untuk memastikan kita dapat hidup dalam keadaan aman dan selesa?
Okey, macam mana kita nak pastikan kita dalam keadaan keluarga yang harmoni, yang bahagia, dapat nikmati udara yang bersih, dapat makanan yang sihat, bernutrisi. So apa yang perlu kita lakukan? Macam mana kita nak pastikan kalau tengok siapa yang minat pergi laut-laut ni suka sangat tengok laut. Nak pastikan karang-karang ni terus sihat. Okey, terus sihat. Tak adalah sampai kelam and so on. So itu sahaja for me. Saya harap usaha sedikit ini dapat menggalakkan lebih ramai bersempena Minggu Sains Negara, bersempena Forum Kesihatan Planet, lebih banyak saintis-saintis hebat, engineer hebat, doktor-doktor hebat yang dapat sama-sama selamatkan bumi, lebih hebat daripada kami-kami semua, insya-Allah. Back to you, Dr. Hadi. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Nina atas nasihat dan pesanan-pesanan hikmah tersebut. Saya rasakan ia sesuatu yang sangat penting untuk kita ambil kira, terutama apabila kita melihat apakah peranan yang kita boleh mainkan sebagai seseorang yang mempunyai tanggungjawab menjaga planet bumi ini. Kita nak jaga kita punya masyarakat pun ada cabaran kan. Apatah lagi nak menjaga planet kita ini bumi yang bertuah ini. Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada pengetahuan yang kita ada sekarang ni, inilah satu-satunya planet yang diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk didiami oleh umat manusia dan segala makhluk yang sekian mata. Dan kalau kita tidak menjaga, tidak memelihara dan tidak memelihara planet ini, maka adakah itu sesuatu yang selari dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa? Sedangkan kita diberikan amanah tersebut. Kita sebagai manusia diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menjaga bumi ini. Kalau kita tidak mempunyai atau menjalankan tanggungjawab tersebut, dikhawatiri kalaulah kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan dipertanggungjawabkan atas kegagalan ataupun ketidakberjayaannya kita dalam menjaga bumi bertuah ini. Dan saya dapat simpulkan di sini bahawa setiap orang, saya, Prof. Zainura, Dr. Nina, semua warga universiti, semua warga kementerian, semua warga sekolah, ibu bapa, anak-anak kecil besar, semua bertanggungjawab untuk menjaga planet kita ini. Kalau kita tidak jaga, siapa lagi yang nak kita serahkan tanggungjawab ini? Mungkin kita rasakan bahawa tanggungjawab ini seakan bukan tanggungjawab kita. Namun kalau kita tanya semula kepada diri kita, adakah kita mahu meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang tidak selesa dan tidak baik untuk anak-anak kita? Bayangkan kalau pada satu masa nanti anak kita yang menerima kesan daripada ketidakpekaan kita terhadap bumi kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih kepada semua yang menjayakan program ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum.
Dalam kejadian Sungai Kim Kim, kehadiran gas akrilonitril dan akrelin terdapat pada bacaan kualiti udara dan ditemui pada sampel darah pesakit. Satu garis panduan baru perlu dipatuhi industri di Pasir Gudang agar kejadian sama tidak berulang. Semasa mula-mula berlakunya peristiwa pencemaran di Sungai Kim Kim, kita telah menghubungi Jabatan Alam Sekitar. Mereka sangat mengalun-alunkan penglibatan kami. Saya dilantik sebagai pengurusi Jawatankuasa Saintifik. Ini merupakan salah satu daripada sejarah pertama kali peristiwa pencemaran kimia berlaku secara besar di Malaysia. Sebagai salah satu daripada IPTA yang berada di selatan, berdekatan dengan kawasan yang terkesan, universiti ini memang kita mainkan peranan yang aktif di dalam peristiwa tersebut. Koordinasi antara kerajaan ini bukannya mudah sebenarnya. Masing-masing memberikan kerjasama yang cukup baik. Jadi sebab itu kita dapat selesaikan masalah itu dalam masa 2 minggu. Persembelian ini melibatkan dua perkara besar. Satu adalah kita hendak mencerap apa dia bahan-bahan yang menjadi pencemar di kawasan tersebut. Selepas mendapat bacaan-bacaan tersebut, kita akan kembali ke pusat dan kita akan membuat dispersion modelling. Selepas itu, kajian yang menyeluruh dilakukan, dipanggil kajian loading analysis dan carrying capacity. Ini dilakukan di peringkat pusat. Lepas itu akan diturunkan kepada agensi kerajaan yang lain. Apa yang membolehkan kita untuk membuat sesuatu yang mana boleh mencegah daripada berlaku di masa akan datang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dr. Abdul Rahim bin Muhammad Yusof dan saya juga adalah mantan pengurusi Jawatankuasa Saintifik ketika berlakunya kes pencemaran buangan sisa toksik di Pasir Gudang. So masa itu kawasannya adalah di kawasan Sungai Kim Kim. Dan kalau kita rujuk kembali peristiwa tersebut berlaku pada awal pagi 7 Mac 2019. Sebenarnya kalau ikutkan kesnya, pembuangan tersebut dilakukan pada 6 Mac 2019 pada sebelah malam, oleh sebuah lori yang dia discharge the waste, toxic waste itu ke dalam Sungai Kim Kim. Okay. Jadi pada keesokan harinya, kawasan sekitar yang terdekat telah mengalami kesannya, terutama sekali adalah pelajar sekolah yang berhampiran dengan kawasan tersebut. Okay. Jadi kemudian semua tindakan-tindakan kecemasan dilakukan oleh pihak Hazmat, oleh pihak Jabatan Kimia, oleh pihak Jabatan Alam Sekitar dan beberapa jabatan-jabatan yang lain, jabatan dan agensi yang lain di sekitar Pasir Gudang. Jadi macam mana saya terlibat? Jadi semasa kejadian tersebut, kami telah menghubungi Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor untuk menyatakan bahawa apa yang kami boleh buat, apa yang kita boleh contribute, apa yang kita boleh menolong dengan cara apa. Jadi pada masa itu Pengarah Jabatan Alam Sekitar dia amat mengalukan, kami terus pergi ke pejabatnya. Beliau menyatakan bahawa UTM boleh masuk, ambil sampel dan juga membuat analisa terhadap kualiti air sungai, kualiti air sungai Kim Kim, sebab di situ berlakunya pencemaran tersebut. Okay. Jadi kami juga telah bersama dengan pasukan-pasukan yang lain, semasa itu kita bersama-sama di Pasir Gudang, Pasir Gudang berbincang. Jadi secara tak langsung pada hari pertama saya berada di sana, saya berkesempatan berjumpa dengan mantan
Menteri Tenaga Sains Teknologi dan Alam Sekitar pada masa itu, YB Yeo Bee-yin. Jadi apabila kita berbincang, terus beliau menyatakan bahawa baiklah, dia kata dengan ini kita akan melantik Prof menjadi pengerusi. Maknanya terus ditubuhkan jawatan kuasa saintifik kes pembuangan haram sisa kimia di Pasir Gudang. Jadi tertubuhnya secara rasmi pada 15 Mac. Jadi itu dia punya senario bagaimana kami di UTM terlibat dengan kes ini, terlibat dengan macam mana kita bersama-sama dengan jabatan lain untuk menyelesaikan kes ini. Jadi mungkin ramai yang dah tahu apa yang berlaku. Ini adalah merupakan kes yang pertama di Malaysia. Kes yang pertama berlaku secara besar-besaran, yang mana kalau kita lihat, semasa kes ini berlaku 111 sekolah di Pasir Gudang. Maknanya apa? Kesemua sekolah di Pasir Gudang tutup. Itulah maknanya kita boleh lihat macam mana besarnya kesan ini terhadap penduduk setempat, terutama sekali kanak-kanak, sebab kita lihat pada masa itu kanak-kanaklah yang menjadi mangsa, ada yang pengsan, ada yang muntah, dan ada yang dibawa ke hospital, ada yang masuk ward. Bukan itu saja, kita lihat juga ada orang-orang lain, terutamanya saya boleh menceritakan satu kes di mana pemandu ambulans sendiri, dalam masa menolong pelajar-pelajar, beliau sendiri telah pengsan, dan dimasukkan ke hospital. Keadaan beliau pada masa itu agak membimbangkan, beberapa hari di ward. Alhamdulillah beliau telah pulih. Jadi sekarang ni saya rasa mungkin kisah-kisah tersebut kita boleh baca semula di akhbar-akhbar. Dan apa yang saya hendak tekankan di sini adalah ada apa yang kita boleh belajar daripada pencemaran ini. Apa yang kita boleh belajar? Jadi ada 3 pengajaran yang penting saya nampak. 3. Jadi yang pertamanya adalah emergency response on site. Maknanya tindakan kecemasan kita di tapak, di tapak di mana berlakunya pencemaran tersebut. Jadi kita kena ingat, ini merupakan kes yang pertama. Jadi kita belajar daripada tempat-tempat ini, daripada kisah-kisah ini. Jadi pertama adalah emergency response. Maknanya bagaimana kita bertindak di tapak, di mana berlakunya kecemasan tersebut. Jadi apa yang kita belajar adalah pertama sekali apa yang berlaku, kita lihat tidak ada zoning area, no zoning area. Maknanya macam mana kita nak buat zone? Ini kawasan selamat, ini kawasan tak selamat. Jadi apa yang berlaku pada hari pertama, hari kedua yang berlaku, kita lihat bahawa pelajar dibawa keluar dan diletakkan di tempat yang dekat-dekat kat situ. Maknanya pelajar keluar daripada sekolah, ditempatkan di tempat tidak jauh daripada sekolah tersebut. Jadi ini merupakan satu, saya rasa, kelemahan kita macam mana kita bertindak. Sepatutnya kita terus buat zoning area, kita kena pasti, di sini berlakunya kecemasan, kita kena ada some sort of SOP. Maknanya 100 meter ke 1 kilometer ke contohnya daripada kawasan tersebut, supaya kawasan itu dikosongkan. Maknanya siapa-siapa yang sakit kita bawa keluar terus. Bukannya kita rawat di tempat itu. Bawa keluar terus. So tak ada zoning area. Jadi itu yang kita lihat, maknanya yang saya ceritakan tadi, pemandu ambulan, pemandu kesihatan lah masa tu, dia juga terus mengambil pesakit-pesakit, masuk keluar membantu pelajar-pelajar. Akhirnya beliau sendiri tumbang. Itu yang kita lihat. Jadi satu, no zoning area. Nombor 2, jadi apa yang berlaku pada yang
penolong pembantu kesihatan tadi, ya, ialah semasa membantu tu, ya, bukan dia saja, tapi ramai orang di situ kecuali hazmat lah yang tidak memakai apa-apa PPE. Ya, jadi kita nak bantu orang dalam satu zon yang kita tak tahu keadaannya, kita tak pasti dia punya dia punya tahap bahayanya, ya. Jadi kita sendiri masuk ke dalam kawasan tersebut tanpa memakai apa-apa protection. Jadi ini satu kelemahan jugalah, kan? Okay, yang patut kita belajar. Ya, sepatutnya apabila kita nak masuk, sekurang-kurangnya, ya, kita ada masker contohnya, ya, ya. Kemudian ada bantuan lah, ya. Kalau tak ada pun maknanya ada orang-orang yang bersedia untuk memberi bantuan kepada kalau berlakunya kecemasan yang lebih teruk. Okay? Jadi inadequate PPE lah saya kata, ataupun inappropriate PPE. Okay? Contohnya kalau kita tahu, kalau kita dah tahu awal tempat sebut adalah pelepasan gas yang berbahaya, ya. Jadi kita tak sepatutnya pakai mask yang kita pakai sekarang. Yang mask yang kita pakai sekarang adalah untuk bakteria, bakteria ataupun virus, kan, ya. Gas dengan senang boleh masuk. Jadi kita tak boleh pakai mask yang begitu. Kita kena pakai ada special mask, ya, yang ada activated carbon yang boleh absorb, ya, yang boleh menyerap gas-gas apabila kita hidu masuk. Jadi bila kita hidu masuk, taklah terus gas tu masuk ke dalam saluran pernafasan kita, ya. Dia akan ditapis oleh oleh lapisan karbon tersebut, kan. Itu inappropriate saya kata, ya, kalau kita pakai benda-benda. So kita kena pakai PPE, personal protective pakaian, ya, equipment yang sesuai. Okey, itu yang pertama. Okey, itu yang pertama, tak ada zoning dan inappropriate PPE. Baik. Yang kedua, ya, iaitu daripada segi saintifik. Ini penting, kan? Daripada segi saintifik, ya. Apa yang saya perhatikan, ya, pada masa itu adalah kita ada logistic constraint. Maknanya kita ada kurang keupayaan untuk hendak menangani macam mana hendak mengenal pasti gas tersebut. Memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Pertamanya sebab apa? Sebab ini adalah kes di lapangan. Okay? Kalau kes dalam bilik dalam kilang itu mudah. Maknanya dia ada di sekitar kawasan itu saja. Tetapi di lapangan kita tengok sekolah ini kena, sekolah sana kena, sekolah sana kita tak tahu. Ya? Kita tak tahu. Okay? So kita tak ada alat yang sesuai, ya, alat yang sesuai untuk menganalisa, ya, apakah gas sebenarnya, apakah bentuk gas yang ada pada masa itu. Okay? Bukan saja alat tetapi sampling equipment. Macam mana kita sampel prosedur. Kita tak ada sebenarnya. Ya. Ya. Jadi kita memang di dalam amal saya rasa tak ada masalah. Kan, dalam amal ramai kita penyelidik kita, ya, membuat kajian, ya, macam-macam kajian. Tetapi apabila di lapangan, ya, maka kita berada di pentas yang lain. Okay? It's totally different. Okay? Itu satu. Nombor dua adalah kita kena ingat bahawa di sana sebenarnya bukan satu gas, kan? Contohnya kalau ada gas bocor, satu tangki gas, kita dah tahu dah, kita tahu dah. Contohnya kalau hydrogen sulfide, okay, dia bocor, kita dah tahu dah. Daripada bau pun kita tahu, ya, macam telur tembelang bau dia, kan, ya, itu gas yang bahaya, ya, kita dah tahu, ya. Kalau hydrogen cyanide gas satu tangki bocor, kita dah tahu dah, ya. Tetapi yang ini adalah satu pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan sisa. Sisa, apa yang ada dalam sisa is cocktails of toxic gases. Ya, maknanya kalau kita katakan koktail kan, koktail maksud dia apa? Maksudnya kalau kita buka satu tin buah-buahan, koktail buah-buahan tu ada cherry, ada buah betik, ada buah nanas, apa semua, itulah dia. Kan? Jadi dalam keadaan itu, ya, kita tak tahu, macam-macam gas ada. Okay, macam-macam gas ada, ya. Possibility of every toxic gases ada di situ, ya. Daripada baunya, ya, ada yang kata baunya macam tengik. Okey, tengik. Jadi kita tahu tengik itu adalah acrylonitrile, kan, ataupun acrolein, ya. Memang bau dia begitu, ya. So
Dan kita dapati bahawa betul dalam pencemaran kita, dalam kita punya pencerapan gas tersebut memang ada gas-gas yang toksik itu. Gas itu memang toksik sebenarnya. Tetapi umumnya apabila kita membuat kajian lanjut, kita tanya sekolah yang mula-mula mengalami kesan tersebut, bila kita tanya, jadi kita tanya pada cikgu. Cikgu yang paling awal datang ke sekolah pukul 6.30 pagi dah sampai. Mana cikgu tu datang, dia buka saja, dia bau satu bau macam bau petrol yang kuat dia kata. Kan? Bau petrol yang kuat. Jadi setiap cikgu yang saya tanya, bila bau tu, apa dia buat? Dia buka kereta, dia bau, dia terus tengok bawah kereta. Takut kalau petrol dia bocor. Memang saya dah interview 2-3 orang cikgu. Hampir semua cikgu yang saya interview semua kata, saya buka kereta, saya bau, saya tengok bawah kereta. Jadi apa dia? Sebenarnya kalau kita kaji balik semula, ini adalah basically pencemaran BTEX, benzin, toluene, etal benzin dengan xylene. Kan, basically ada common common chemicals yang ada di dalam mana-mana sisa buangan pun. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lupa seperti yang saya kata tadi, apabila kita buat pencemaran, ada juga gas-gas lain yang toksik yang ada dalam itu. Okey. Baik. Jadi apabila kita ini yang saya nak tekankan tadi adalah tentang saintifik tadi, pengetahuan saintifik. Okey, satu saya kata tentang peralatan, Nombor dua tentang knowledge of the chemical yang ada, Jadi kemudian kita mencari tahap mana kita melihat, kita mencerap berapakah ketinggian masing-masing. Jadi di dalam kebanyakan tempat, sebab kita kena ingat, maknanya berlaku pada 7 Mac, kami dilantik pada 15 Mac, pada 16 Mac kami dah bergerak. 7 hingga 15 Mac tu seminggu lebih, kan, seminggu lebih. Jadi dalam masa yang sama saya rasa banyak daripada gas-gas tersebut ataupun banyak daripada kalau kita katakan pelepasan toksik tersebut telah pun disperse. Jadi kita hanya mencerap dia punya remnant saja, baki-baki yang ada. Tapi walau bagaimanapun kita dapat cerap baki-baki gas-gas yang toksik, yang saya nyatakan dua tadi, acrylonitrile dengan juga acrolein. Okey. Memang kita dapat cerap, di samping yang saya kata BTEX tadi lah. Jadi apa conclusion dia? Conclusion dia daripada ini yang kami punya kesimpulan ialah walaupun gas ataupun wap-wap, vapors, ataupun gas-gas tersebut tidak mencapai tahap orang kata dia punya critical, tahap yang tetapi combination of these gases, ini sikit, combination itu mendatangkan kesan pada siapa yang berada di tempat tersebut. Itu yang kesimpulan yang kami boleh buat lah, kan. Sebab ramai orang tanya, kenapa gas ni sikit tapi maknanya ada pelajar-pelajar yang muntah dan sebagainya. So muntah itu disebabkan oleh combination of all these things. Walaupun bacaan ni adalah bawah daripada tahap bahaya, tetapi maknanya dia accumulation, kumpulan daripada itu mendatangkan kesan. Jadi itu yang kedua lah, scientific issues. Jadi banyak lagi sebenarnya kita kena belajar. Kita kena dapatkan, contohnya kita kena pasti apakah alat-alat yang sesuai sebenarnya apabila berada di lapangan. Kita kena bezakan alat yang ada di makmal dengan alat yang ada di lapangan. Sebenarnya dua-dua ni berbeza. Kita tidak boleh ambil alat di makmal terus pergi lapangan, rosak dia. Kan, walaupun dia sensitif tapi memang tak boleh. Alat di lapangan khas untuk alat di lapangan, alat di makmal untuk untuk kita nak kena pasti betul-betul, second opinion apa dia sebenarnya. Jadi ini mestilah kita lengkapkan dengan kawasan-kawasan seperti di pasar gudang, tempat yang ada banyak industri, mesti ada benda-benda ni. Sebab kita tidak mahu lagi berlaku apa-apa kes sebegini. Walaupun kita lihat selepas 7 Mac itu ada berlaku lagi pada Julai 2019.
di Taman Mawar. Okey, ada berlaku lagi. Jadi kadang-kadang kita terfikir, adakah kita belajar daripada kesilapan yang lepas ataupun tidak. Yang pertama tadi adalah kita katakan tindakan emergency response tempat. Kedua, scientific issues. Dan yang ketiga, saya nampak tidak kurang pentingnya, iaitu communication risk ataupun komunikasi risk apa ni? Risiko, ya. Risiko komunikasi, ya. Communication risk. Okey. Pertama adalah kita lihat, ya, banyak sangat komen-komen, ya, yang dikeluarkan yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak tahu sebenarnya kisah tersebut. Okey. Jadi ini agak bahaya, ya, ini agak bahaya sebab ini boleh menyebabkan masyarakat mendapat persepsi yang salah, yang salah. Okey. Contohnya, maknanya mereka menyatakan, ini akan mendatangkan kanser dan sebagainya, kan? Maknanya bau saja jadi boleh mendatangkan kanser, ya. Jadi dia tak tahu, maknanya jangka pendek dan jangka panjang, ya. Tidak ada satu bahan kimia pun apabila kita bau saja yang boleh mendatangkan kanser, ya. Kita boleh datang kanser apabila kita bau bahan kimia tersebut walaupun sedikit, tapi dalam keadaan berpanjangan itu boleh datangkan kanser, ya. Tetapi dalam satu insiden, ya, tidak mungkin datangkan kanser, tetapi dia boleh mendatangkan kes kemalangan, contohnya pingsan, muntah, itu betul, ya. Tetapi ramai yang dapat persepsi yang silap, ya, menyatakan bahawa kita bau boleh datangkan kanser. Tak betul sebenarnya, kan? Tak ada kes yang begitu, tak ada bahan kimia yang begitu. Okey. Baik. Itu satu, ya. Yang kedua adalah the channel komunikasi, ya. Sepatutnya kita kena ada satu channel komunikasi yang hanya dikeluarkan oleh jurucakap, ya, jurucakap, okey, yang hanya berkelayakan untuk menyatakan apakah yang berlaku, ya. Alright. Jadi saya rasa saya rasa itulah tiga perkara atau yang lesson learn lah, ya, yang patut kita belajar, ya. Yang amat penting apabila berlakunya kecemasan, ya, di mana pun sebenarnya, ya. Tetapi ini berlaku di Pasir Gudang dan kita mengakui bahawa ini adalah yang pertama. Jadi kita belajar insya-Allah daripada maknanya apa yang telah berlaku. Mungkin kesilapan kita di sana pun ada, ya, kita yakin banyak kelemahan kita pun ada, tapi kita belajar. Okey, satu benda yang positif, ya, saya nampak, ya, apa yang berlaku di Pasir Gudang, ya. Apabila berlaku sahaja kes ini, penduduk setempat dia bergabung. Banyak NGO sebenarnya, ya, banyak NGO baru yang timbul, ya, sama ada didaftarkan ataupun tak didaftarkan, ya. Tetapi mereka bersatu atas dasar untuk kesejahteraan penduduk Pasir Gudang. Saya nampak itu satu perkara yang amat positif, ya. Dan jadi setiap masa, ya, kita akan lihat, ya, saya ada maklumat-maklumat, ya, maka akan ada apa pencebaran, maka akan diberitahu kepada kita. Jadi ini satu perkara yang bagus. Jadi maknanya penglibatan masyarakat setempat untuk hendak memastikan, ya, bahawa persekitaran mereka bersih, ya. Jadi saya rasa ini amat penting, ya. Jadi maka janganlah kita terlalu melepaskan tanggungjawab ini kepada pihak-pihak berkuasa. Betul, pihak berkuasa ada tugas masing-masing, tetapi tugas yang paling penting adalah terhadap diri kita, ya. Jadi kesihatan planet sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama.